Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingati kembali apa yang telah kita pelajari pada kuliah maghrib yang lalu, dan juga mungkin ada di kalangan kita yang tak dapat menghadiri kuliah maghrib yang lalu, maka izinkan saya sekejap untuk membuat pengulangan secara cepatlah, ya, untuk ingat balik apa yang telah kita pelajari. Baik, kelebihan yang pertama, banyakkan berdoa ini adalah tanda kita mentaati perintah dari Allah. Kerana doa memang Allah perintahkan untuk kita berdoa. Yang kedua, kalau kita berdoa, kita telah melakukan salah satu daripada ibadah. Ya, salah satu amal yang Allah suka adalah bentuk ibadah adalah pada berdoa. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak berdoa ini adalah orang yang dia seorang yang merendah diri. Dia bukan orang yang sombong. Allah tidak suka bagi siapa-siapa yang sombong. So orang yang malas nak berdoa, maknanya orang yang memiliki sifat sombong. Kemudian yang keempat, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah di antaranya ibadah doa, berdoa. Yang kelima, amalan yang Allah suka untuk dilakukan oleh hamba adalah dengan berdoa. Yang keenam, kalau orang yang banyak berdoa, maka dia dapat mengelakkan daripada mendapat kemurkaan Allah. Allah Ta'ala ni, kalau dia sayang, kalau dia bagi rahmat, rahmatnya luas. Tak bertepi rahmat Allah. Tetapi kalau Allah murka Allah itu dahsyat. Maka salah satu cara nak elak daripada kemurkaan Allah adalah dengan doa. Kemudian yang ketujuh, doa dapat memberikan kekuatan kepada kita. Dia senjata bagi orang beriman. So doa dia dapat memberikan motivasi kepada kita. Okay, itu yang ketujuh. Yang kelapan, doa dapat menolak bala sebelum Allah turunkan. Ada macam-macam bala bencana yang Allah Ta'ala boleh turunkan. Daripada langit Allah boleh turunkan. Daripada bumi Allah Ta'ala boleh keluarkan. Maka dengan doa ia dapat menolak bala sebelum Allah turunkan. Dan jika bala itu telah diturunkan, macam mana nak hilangkan, nak angkat, maka ia juga melalui salah satunya adalah dengan doa. Yang ke-10, orang yang banyak berdoa ini adalah orang yang meniru sifat-sifat manusia yang banyak bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang bertakwa ni, antara ciri dia adalah dia banyak berdoa. Kita telah nukilkan cerita Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Sebab tu kalau nak belajar tentang adab-adab berdoa, cara berdoa, maka kena buat kajian tentang doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni apa dia punya keinginan dia? Dia sudah tua. Isteri dia mandul. Tetapi dia meyakini bahawa Allah boleh kurniakan anak kepada beliau. Dan akhirnya Allah mustajabkan doa dia. Sebab tu saya kata tadi tu, kalau orang yang banyak berdoa ni dia akan dapat kekuatan. Okay, itu kita akan belajar kemudian insya-Allah. Kemudian yang ke-11 yang kita belajar pada bulan yang lalu, orang yang berdoa ni tak pernah dia kecewa. Pasti dia dapat sesuatu daripada doa dia. Sesuatu itu apa? Sama ada 3 lah. Allah kabulkan apa yang diminta dekat dunia, ataupun Allah simpan doa tu di hari akhirat, tukar dengan pahala, ataupun doa itu Allah tukar dengan melindungi seseorang itu daripada mendapat musibah. Maknanya tidak ada doa yang tidak mustajab. Sampai 11 ya. Okey, saya tambah lagi 2 sebab makam tuan-tuan ni dia dah naik dah. Kan? Lagi bulan dia dah naik makam dah. So kita tambah lagi 2. Okey. Yang ke-12, orang yang banyak berdoa kepada Allah ini, mereka pasti mendapat bantuan dan Allah akan meneguhkan, kita panggil apa, kesabaran dia. Sebab tu kalau saya bawakan dalil dia,
Saya buat satu contoh. Kisah Jalut lawan dengan Talut. Pernah dengar tak cerita Jalut lawan Talut? Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan kena buka surah Al-Baqarah, baca ayat nombor 2, dia ayat dia awal lagi. Tapi saya ambil 2 ayat saja, 250 sampai 251 muka surat 41. Talut dengan Jalut ni, cerita yang mereka nak lawan, nak masuk Palestin tu. Tu cerita ni sepatutnya diberikan pendedahan. Bagaimana Jalut nak lawan dengan Talut. Talut nak lawan dengan Jalut. Talut ni baik, Jalut tu jahat. Siapa nak tahu tentang bagaimana kemunculan Nabi Daud? Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Nabi Daud dia adalah tentera dalam tentera Talut. Maka Nabi Daud lah sebenarnya yang dapat membunuh Jalut. Tapi kita tengok cerita Jalut dengan Talut ni, kata Allah Subhanahu wa taala, walamma barazu li Jalut wa junudi. Dan apabila mereka tu siapa? Talut. Talut ni dia adalah seorang panglima yang telah dilantik oleh seorang nabi untuk Bani Israel. Panjang pula cerita ni, banyak lagi nak belajar ni, tak apa. Saya rasa pada dengar kot kisah Talut dengan Jalut ni. Okey. Maka Talut ni, ketika mana Jalut dia nak keluar menentang Jalut dengan tentera dia ni, maka Talut ini mereka berdoa. Mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana. Mereka kata, wahai Rabb kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhlah pendirian kami dan menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Tuan-tuan, perang ni, kalau tak ada, perang ni dia tak cukup dengan persediaan saja. Kalau ada aset-aset untuk perang cukup, dia ada skill perang, tapi sebenarnya dia perlukan kekuatan rohani. Tentera yang sikit nak lawan tentera yang banyak, maka ia memerlukan kepada senjata lain, iaitu doa. Maka mereka doa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Talut dengan izin Allah. Sebab tu ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita baca dalam sejarah para Nabi, mereka berdoa waktu bila? Mereka berdoa waktu dah climax tak? Dia dalam agama ni, dia bukan doa tu macam tak buat apa-apa, terus menang. Tak ada. Kita cari dalam sejarah hidup Nabi, ada tak Nabi tak buat apa-apa, tiba-tiba Nabi menang? Tak ada. Dalam sejarah, semua usaha dulu, perang, keluar perang. Masa dalam perang tu doa. Macam perang Badar. Sampaikan Nabi ni, dia angkat tangan dia ni, sampai nampak ketiak dia tinggi, dia angkat tangan dia doa. Minta kepada Allah supaya menangkan tentera orang Islam. Akhirnya Allah kabulkan, Allah hantar malaikat. Maksudnya, doa Allah akan terima ketika mana dah climax dah. Maknanya usaha dulu, doa. Ingat Nabi Allah Ibrahim, apabila orang nak bakar dia, ketika dia dicampakkan ke dalam api, dia ada amalkan satu zikir tu. Nanti saya kongsikan kepada tuan-tuan, tajuk dia tentang zikir saja. So lepas ni tuan-tuan boleh terbang. Tak ada lah. Doa, ingat tak doa Nabi Allah Ibrahim tu? Zikir tu. Ada dalam surah Al-Baqarah. Okay. Sebab dia tak makan lagi, kita ingat kot. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu doa dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka ketika mana dia campak dalam api, dia doa tu, api itu jadi sejuk dan Allah tidak cederakan dia apa-apa. Maksud saya nak kata, bahawa di zaman Nabi, usaha dulu. Lepas tu doa, Allah tolong. Macam Nabi masuk dalam gua apa? Gua apa waktu hijrah tu? Gua Thur. Gua Thur ni Nabi nyorok 3 hari bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Betul tak? Maka di dalam gua itulah Nabi berdoa kepada Allah. Allah tutup pandangan orang kafir daripada nampak gua tu. Okey, ini adalah kelebihan nombor 12, doa. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi meneruskan doa kunut nazilah. Lepas tu doa balik lepas solat, berdoa lagi. Teruskan berdoa, jangan kecewa.
Baik, yang ke-13, orang yang banyak berdoa ni, doa ni dia dapat mengelakkan daripada dizalimi. Tuan-tuan rasa tuan-tuan dizalimi ke tak? Ada tak mana-mana pihak yang menzalimi tuan-tuan perempuan? Okay. Kalau dengan doa ni, siapa-siapa nak zalim kita, kita pesan dekat dia siap-siap. Awak boleh zalim saya. Awak boleh aniaya saya. Awak boleh ambil hak saya. Di dunia saya tak ada kuasa. Saya tidak ada apa-apa untuk menang, untuk lawan, untuk pertahankan hak saya. Tetapi saya ada satu perkara yang saya akan gunakan kepada Allah, iaitu doa. So kalau orang tu dia tahu, dia akan elak daripada menzalimi kita. Sebab apa? Sebab doa orang yang dizalimi itu makbul. Saya nukilkan hadis Nabi. Sabda Nabi SAW kata Mu'adh bin Jabal. Nabi pernah pesan kepada Mu'adh bin Jabal. Sabda Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doa orang yang dizalimi. Nabi kata takut dengan orang dizalimi. Kenapa? Fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Kerana sesungguhnya antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab. Sebab tu tuan-tuan puan, kita dalam hidup hati-hati. Jangan nak aniaya orang. Jangan tipu orang. Jangan ambil hak orang. Jangan. Kalau orang itu berdoa kepada Allah, doa dia tak ada hijab, terus naik kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Dan nanti saya akan nukilkan doa orang kafir pun Allah akan mustajabkan doa dia sekiranya dia dizalimi. Okey, cukup dengan dua penambahan kelebihan doa. Dapat tuan-tuan dan puan? Okey, saya teruskan lagi. Okey, kita masuk kepada, saya sebutlah sedikit contoh doa yang selalu Nabi baca. Sebab tajuk ni dia sebenarnya panjang lagi. Kita kena belajar adab-adab doa, macam mana doa tu nak bagi mustajab, apa doa yang Nabi selalu baca. Okey, untuk sesi pagi ni saya nak kongsikan doa yang selalu Nabi baca. Kalau boleh, lepas wirid, lepas sembahyang subuh tu, masukkanlah juga dengan doa ini. Apa doa yang selalu Nabi baca? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah hadis sahih, Nabi minta 3 perkara pada Allah. Kena tiru macam Nabi. Pertama apa? Nabi minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua minta apa? Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala, amal yang engkau terima. Okay, 3 perkara ni pagi minta pada Allah. Setiap pagi minta pada Allah. Nabi minta 3 benda ni. 3 benda ni besar ni. Tapi dalam banyak-banyak 3 perkara ni, kenapa Nabi minta ilmu dulu? Kenapa Nabi tak dahulukan menyebut rezeki? Kenapa Nabi tak sebut amal? Kerana menunjukkan kepada kepentingan ilmu. Tapi kenapa sebut manfaat? Kenapa sebut nafi'ah? Sebab tak semua ilmu yang kita belajar ni kadang-kadang bagi manfaat. Betul tak? Ada banyak ilmu kita belajar, tapi ilmu tu tak bagi manfaat pun kepada kita. Bahkan bawa dia jauh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta dalam hidup ni, ya Allah, kalau aku dapat ilmu, bagi ilmu yang bermanfaat. Bawa dekat kepada Allah. Okey. Yang kedua, kenapa ada sebut rezeki yang baik? Kerana tak semua rezeki yang Allah bagi pada kita ni kadang-kadang yang baik. Maka kita kena minta kepada Allah, kalau engkau bagi rezeki, ya Allah, bagi rezeki yang baik, rezeki yang berkat, rezeki yang boleh bawa aku untuk buat amal soleh. Minta kepada Allah. Boleh minta banyak ya, boleh minta banyak, tapi kalau boleh diiringi dengan banyak dan baik. Dan yang ketiga, amal diterima. Kenapa sebut amal diterima? Kerana tidak semua amal kita ini Allah terima. Mereka cukup syaratnya. Sebab tu kena doa setiap hari. Minta amal ya Allah, amal malam tadi. Mungkin ada orang tahajud, mungkin sembahyang malam.
bukan dia zikir, bukan dia baca Quran, pagi tadi sepanjang subuh, dia zikir. Biarlah amal buat, Allah terima. Amal buat, Allah terima. Okay, 3 perkara ni kena minta pada Nabi SAW. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam masa yang sama, ibu-ibu boleh juga amalkan doa ni. Ini hadis sahih, riwayat Abu Daud. Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak bagi manfaat. Faham tak? Ilmu tak bagi manfaat. Minta lindung kepada Allah. Tadi minta ilmu manfaat. Kita boleh terbalikkan dia, jauhkan daripada ilmu yang tak bermanfaat. Yang kedua apa? Wa min qalbi la yahsha'. Dari hati yang tidak daripada hati yang tidak khusyuk. Kita ni semayang pun tak khusyuk. Baca Quran pun boleh fikir benda lain lagi. Zikir pun masih boleh fikir benda lain dulu. Kita ni jadi orang yang banyak fikir. Jadi kita minta pada Allah, kalau buat sesuatu amal tu, bagilah hati yang fokus. Khusyuk, ya Allah. Betul tak? Kita ni perlukan hati ni. Ada semayang. Dia dah tak ingat dah imam tu baca apa. Dia dah tak tahu imam tu baca apa. So, dia jalan je otak dia pergi. Nak buat apa pagi ni? Nak pergi mana? Nak makan apa ni? So, minta pada Allah hati yang khusyuk. Lepas tu, wa min nafsin la tashba'. Dan dari hati yang tak pernah puas. Ni satu lagi. Ada je tak cukup. Betul tak? Dia kata, tak cukup. Sebab apa? Sebab hati dia tak cukup. So, minta kepada Allah. Jauhkanlah ya Allah dari hati yang rasa tak pernah puas. Dan wa min du'ain la yusma'. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang kau tak kabulkan. Okey, dapat tuan-puan 4 perkara ni. Kalau tak boleh bahasa Arab, cukup bahasa Melayu. Boleh Allah terima doa tu. Dan satu lagi, kalau boleh jangan tinggal. Doa ni selalu kita baca lah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara doa yang paling banyak Nabi minta kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Okay, ini penambahan. Baik. Waktu, tempat dan doa yang mustajab, kuliah maghrib yang lalu 29 hari bulan 11, kita telah sebut 9 doa itu. Tapi saya ulang balik 9 tu boleh? Tuan-tuan puan? Okey. Nombor 1, doa yang mustajab di bulan Ramadan. Ni kita dah masuk Ramadan. Bila bulan Ramadan? Mac kan? Rasanya anak-anak dia mula sekolah, sesi baru 2024, dia dah masuk bulan Ramadan. So bulan Ramadan pulun untuk banyakkan doa. Sebab kita dapati ibadat yang orang selalu pulun Ramadan baca Quran. Betul? Itu di antara yang diteruskan. Tapi di masa yang sama buat apa? Banyakkan doa. Kerana kita sebut pada kuliah yang lalu, bulan Ramadan bulan Allah buka pintu rahmat. Okey, itu doa mustajab. Okey, yang kedua adalah ketika nak berbuka. Dalam bulan Ramadan tu mustajab doa, tambah lagi ketika berbuka. Saya telah sebutkan dalil ya sebelum ini, ketika mana berbuka puasa. So kalau di masjid ini, dia buat sesi buka puasa jama'i kan. Biasanya sebelum buka puasa buat apa? Ada setengah tempat mungkin dia buat tahlil ke, mungkin dia buat. Kalau boleh, sebelum nak buka puasa, mungkin kita doa dulu. Ambil dah 5 minit ke, 3 minit ke doa. Buat doa. Imam baca ke? Amin. Doa. Puasa. Okay, jom doa. 3 minit lagi nak buka puasa. Doa. Ni bukan tunggu bila nak buka puasa ni. Kau tengok aku, kau tengok kau. Tengok. No. Doa, angkat tangan. Doa. Kalau doa tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nombor 3 adalah pada penghujung malam. Akhir malam. Akhir malam tu sebelum subuh. Waktu kita sahur tu. Itulah akhir malam. Seperti mana kita sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut, tiap-tiap malam ada satu waktu yang mustajab doa. Okay. Tetapi Nabi tak sebut waktu tu bila.
dalam hadis lain kita sebut apa dia? Iaitu rahmat Allah turun ketika mana masih berbaki 1/3 terakhir. Maksudnya macam ni ya cara nak bagi malam tu. Malam ambil daripada maghrib sampai ke subuh, ada berapa jam? Kalau dia ada 12 jam, bahagi 3. Bahagi 3 tu maksudnya bahagi 3 maksudnya yang kita panggil 1/3 malam yang pertama, 1/3 malam yang kedua, 1/3 malam yang ketiga. Bahagian ketiga itulah yang hadis ni masukkan. Yang kita semayang tarawih, kita semayang witir adalah pada 1/3 malam yang pertama. Tapi waktu kita bangun sahur tu, keempat, kelima tu, itu dipanggil 1/3 malam terakhir. Waktu itu, kalau tuan-tuan berdoa kepada Allah, Allah kata apa? Siapa doa kepadaku, aku kabulkan. Siapa minta, aku akan beri. Siapa yang minta ampun kepada aku, pasti aku akan ampunkan. Waktu itu, Allah ada sebut dalam surah Al-Imran, Allah memuji orang yang beristighfar bil ashar, iaitu pada waktu sahur. Okay, ini saya telah ulas. Okay, maksud dia, kalau bulan Ramadan, jangan kita bazirkan waktu dengan nak makan saja, tapi gunakan untuk doa. Pesan pada anak-anak, cucu, banyakkan doa nak waktu sahur ni, banyakkan doa. Doa mustajab. Okey, yang keempat, penghujung daripada salat fardu. Tadi waktu kita sembahyang subuh, sebelum bagi salam, kita ambil waktu untuk berdoa. Tapi kalau kita menjadi makmum, ikut imam, kita kena ikut imam lah. Jangan kita doa imam dah lama dah bagi salam, dia tak salam-salam lagi. Yang tu tak boleh, tu tak kena lah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan riwayat An-Nasa'i. Okay, yang kelima ketika azan, yang keenam ketika hujan. Kita telah sebut pada kuliah maghrib yang lalu. Kita pula sekarang ni musim hujan. Ambil peluang. Hujan turun ni, ya Allah, doa mustajab, doa cepat. Doa. Okey. Nombor 7 adalah di antara azan dan iqamah. Tadi daripada azan subuh 6 minit kan. Lepas tu total sembahyang subuh kau apa tadi? Saya tengok laju juga masjid ni. Saya keluar azan. Dah masbuk saya dah. Tuan-tuan sini sembahyang berapa minit gap dia? Azan dengan iqamah. 10 minit. Okey, 10 minit boleh doa. Lepas azan je, jawab, dengar azan, jawab, boleh terus doa pun tak apa. Doa dulu, sembahyang. Tapi kalau the best, sembahyang 2 rakaat witir sebelum subuh, sembahyang 2 rakaat rawatib sebelum subuh tu, dalam solat tu, doa. Ataupun kalau ada lagi 5 minit lagi ni, dah habis sembahyang 2 rakaat tadi, doa angkat tangan. Azan dan iqamat. Tapi tak mestinya subuh saja. Zuhur, asar. Kalau zuhur berapa minit gap dia? Antara azan dengan zuhur. Pada zuhur. Sini semuanya ni 10. Masya Allah. Patutnya kita buat tajuk 10 kelebihan je. Okey. Azan iqamat. Doa banyak-banyak. Baik. Ini saya sebutkan dalil dia, saya tak perlu ulang. Yang ke-8 adalah ketika sujud. Sujud ni ibu-ibu ya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh mana-mana sujud. Setakat ini tak jumpa lagi hadis yang kata sujud rakaat yang keempat. Tidak ada. Mana-mana sujud. Ini telah pun kita sebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Okay. Cuma saya ingatkan, kalau jadi makmum, kena ikut imam lah. Jangan melewati perbuatan imam lah. Okay. Tapi kalau ibu-ibu sembahyang sunat, sujud, doa kepada Allah. Minta banyak-banyak kepada Allah. Doa. Banyak masalah sekarang ni kan. Masalah negara, masalah keluarga, masalah anak-anak. Banyak kita perlukan. Bukan sekadar masalah nak tambah baik iman ke apa, doa kepada Allah. Okay, nombor 9, hari Jumaat. Ni saya tak masuk lagi kan.
Ke dah masuk? Tak apa, saya anggap kita tak masuk lagi lah kot. Nombor 9 ni, hari Jumaat Okey. Hari Jumaat ni ada satu hadis riwayat Bukhari. Nabi kata pada hari Jumaat ada satu ketika, ada satu waktu tu, kalau adalah mana-mana orang Muslim dia solat ke, dia doa, dan waktu dia doa tu tepat dengan waktu tu, Allah Ta'ala akan kabulkan doa tu. Kemudian Nabi isyaratkan dengan jari dia, seolahnya Nabi kata waktu tu pendek je, kata Nabi. Pendek je waktu tu. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Para ulama hadis mereka bincang. Waktu tu bila? Kalau saya nak sebut pagi ni dekat 30 lebih pendapat. Nak bincang pendapat-pendapat tu, ya Allah, panjang berbenar panjangnya. Jadi kita pilih 2 sahaja. Daripada 30 lebih pendapat waktu tu bila, maka kita pilih 2 pendapat yang sangat kuat. Pendapat yang pertama kata, iaitu bermula start daripada imam naik di atas mimbar sampai habis solat Jumaat. Pendapat pertama ni adalah berdasarkan hadis Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan ini menjadi pilihan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi pilih hadis yang Nabi masukkan tadi itu adalah waktu imam dah naik atas mimbar, kan imam kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis waktu salat Jumaat. Tetapi pendapat yang kedua kata, waktu tu sebenarnya adalah selepas salat asar. Yang kata selepas salat asar ni adalah berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan pendapat yang kedua ni pendapat kebanyakan para ulama salaf yang terdahulu. Jadi kalau kita ni ambillah peluang kedua-dua pendapat ni, gabungkan. Okey, pendapat pertama ni hadis dia yang mana kata Abi Burdah, kata dia dia pernah tanya hadis ini, Abdullah bin Umar telah bertanya kepada aku, tanya kepada Abi Burdah. Dia tanya apa? Dia tanya, ayah kau Abu Musa al-Ash'ari, dia pernah dengar tak dari Nabi tentang waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat? Maka Abi Burdah kata apa? Ya. Aku pernah dengar bapa aku pernah cakap dekat aku, yang bapa aku pernah dengar hadis dari Nabi SAW, saat mustajab doa itu adalah di antara waktu di antara imam duduk sehinggalah selesai solat. Hadis riwayat Muslim. Okey. Pendapat yang kedua dia guna hadis ni. Nabi SAW bersabda, hari Jumaat ada 12 jam, kata Nabi. Pada dalam tempoh 12 waktu tu, yang mana tidak ada seorang hamba yang minta kepada Allah, melainkan Allah akan bagi. Maka kata Nabi, carilah waktu tersebut pada akhir waktu ba'dal asri, selepas salat asar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kalau hari Jumaat, kan, ibu-ibu pesan dekat bapak-bapaknya, paknya, Jumaat ni keluar awal untuk kejar Jumaat tu lah. Lepas tu, lepas asar, kalau boleh kita tuan-tuan dan perempuan ni kan, yang semua YB kan ni kan, yang bersara, ambil lepas asar tu, janganlah balik lagi. Kalau kat masjid, pasal tu, pas solat asar, dah baca wirid pas solat, baca Quran ke, atau baca zikir petang ke, doa. Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW. Ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah hormati sekalian, Ibnu Abbas sepupu Nabi, dia kata waktu yang dimaksudkan pada hari Jumaat itu adalah antara salat asar sampai terbenam matahari, asar dan ke maghrib. Sa'id bin Jubair dalam riwayat, apabila masuk saja asar, dia dah tak cakap dah dengan mana-mana orang,
sampai terbenam matahari. Faham? Dia ambil waktu nak doa. Doalah tuan-tuan. Kita ni perlukan banyak hajat. Doa pada Allah. Bukakan pintu hati, campakkan rasa kasih sayang, lapang dada, mudah rezekinya. Okey, doa, rakyat doa. Okey, hari Jumaat. Dan tuan-tuan ibu-ibu, tahu tak kenapa hari Jumaat ni mustajab doa? Antara sebab dia juga. Sebenarnya, waktu Allah ciptakan Nabi Allah Adam, roh yang Allah nak berikan kepada Adam tu, ia berlaku pada hari Jumaat di antara asar nak pergi ke maghrib. Waktu itulah Allah menggunakan roh kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baik, yang ke-10. Saya ada 7 minit lagi. Cepat kejar tak sampai 30 ni. Kita laju sikit Okey, yang ke-10 waktu zuhur. Waktu zuhur kita pukul berapa? 1:19 minit. Azan saja zuhur. Waktu zuhur lah, lagi zuhur tu masih ada doa banyak-banyak. Okey, tengok dalil ya. Kata Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu buat salat 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi ni dia selalu buat. Masuk saja zuhur dia buat 4 rakaat. 2 rakaat dia buat 4. Kemudian kenapa Nabi buat 4 rakaat sebelum zuhur ni? Antara sebabnya Nabi kata sesungguhnya saat itu adalah saat terbukanya pintu-pintu langit. Maka aku suka jika salatku, amal salehku naik ke langit pada saat itu. Maknanya waktu zuhur tu, masuk dia 1:19, pintu langit Allah buka. Pum, Allah buka pintu langit. Kalau buka pintu langit ni maknanya amal senang nak naik. Doanya mustajab, amalnya naik. Setelah baca zikir naik dia. Allah bawa. Jadi waktu zuhur manfaatkan. Sebab tu antaranya Nabi sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Baik, kita pendekkan. Okay. Ibu-ibu, ayah-ayah selesaikan tentang salat rawatib kan? Salat rawatib sebenarnya belajar kan? Salat rawatib insya-Allah nanti kalau ada ruang saya akan cerita sikit tentang salat rawatib. Okey, nombor 11. Ketika minum air Zam-Zam. Bukan air Coca-Cola air Zam-Zam. Masa minum air Zam-Zam ini sangat mustajab juga. Biasa kan sunat kita main air Zam-Zam waktu bila? Contoh kalau kita tawaf kan? Tawaf 7 pusingan, lepas tu kita akan buat apa? Kita salat 2 rakaat di belakang di maqam Ibrahim kan? Lepas tu kita terus minum air Zam-Zam. Kalau minum air Zam-Zam, ibu-ibu boleh doa apa sahaja yang ibu-ibu kehendaki. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Manfaat air Zam-Zam bergantung kepada niat untuk dia minum ketika dia minum. Kalau ibu-ibu niat untuk hilang dahaga, hilang dahaga. Kalau niat untuk hilang lapar, hilang lapar. Kalau niat nak pandai, Allah bagi pandai. Ada banyak cerita benar. Para ulama yang hebat-hebat ni, antara kenapa mereka jadi hebat? Antara sebab bukan sekadar belajar, tapi ketika mereka minum air Zam-Zam, mereka niat nak jadi pandai. Dia kata, ya Allah jadikan aku pandai macam si fulan. Lepas Allah pandaikan macam si fulan tu, dia kata, ya Allah aku nak lebih pandai lagi daripada si fulan. Ada banyak riwayat cerita macam tu. Jadi tuan-tuan ada peluang, doa. Dan air Zam-Zam ni ada banyak kelebihan dia. Ada 4. Sebaik-baik air dekat muka bumi, mengenyangkan peminum, boleh ubat penyakit dan doa mustajab. Kita dah sebut tadi. Okey, saya sebutkan yang hadis 3 yang lain tu. Nabi kata sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Ia adalah ta'amun tu'mi, makanan yang mengenyangkan, dan wasyifa'un minas suqmi, adalah ubat bagi penyakit.
So kalau air yang boleh diminum, minum. Dia dapat 3. Sebaik-baik air mengenyangkan. Tapi kena doa minta kenyang. Ada satu cerita benar. Abu Zar ni sebelum dia masuk Islam, dia pergi kat Mekah nak jumpa dengan Nabi SAW. Dia nak masuk Islam ketika tu. Tapi waktu dia pergi tu, dia tak dapat jumpa lagi Nabi. Lepas tu sejak dia masuk Islam, Nabi tanya kat dia, bila kau sampai kat sini? Bila kau sampai kat Mekah ni? Dia tanya kepada Nabi SAW. Nabi tanya kepada dia. Abu Dhar kata apa? Aku dah sampai kat sini 30 hari dah. Sebulan dah sampai. Nabi tanya kat dia, kau makan apa? Sebab dulu mana ada hotel, mana ada orang nak cari tempat makan. Dia kata, aku tak makan apa-apa. Aku minum air zam-zam je. Tapi tengok badan aku, ya Rasulullah, jadi apa? Gemuk kan? Dia faham tak? Lepas ni tuan-tuan janganlah tak makan nasi. Tapi boleh. Doa. Senang ibu-ibu. Abang minum zam-zam je lah bang. Okey, mengenyangkan. Okey. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Air zam-zam adalah air yang mubarakatun, yang diberkati. Dia ini berfungsi seperti mana makanan. Bahkan kalau demam, Nabi kata apa? Innal khumma min fayhi jahannam. Demam berasal daripada panasnya neraka Jahannam. Maka sejukkanlah demam itu dengan air zam-zam. Hadis riwayat Bukhari, bukan air cap badak. Boleh juga. Boleh, bukan tak boleh. Tapi saya sebut air ni bukan sebab saya penjual air, ibu-ibu ya. Bukan saya kempen sebab saya penjual air zam. Tak. Ini di antara doa mustajab. Boleh ibu-ibu? Tuan-tuan dan puan-puan? So lepas ni kena hidang air zam-zam lah ni. Okey. Boleh saya teruskan lagi 2 minit lagi ni. Kalau ikut saya punya jam saya ni 39 minit 25 saat. Kita kena jaga waktu ni. Okey,